A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita sedang berada di ambang Ramadan. Cuma tinggal 2 hari saja lagi untuk kita melangkah ke bulan yang penuh berkat itu. Maka marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita dan membantu kita untuk menghayati Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi menjelang bulan yang mulia, hari ini saya mengambil kesempatan ingin memperingati diri saya khususnya dan sahabat-sahabat yang dikasihi semua. Semoga kita dapat menghayati Ramadan yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Sedia maklum bahawa perintah tentang puasa Ramadan ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tazkirah pagi ini saya akan fokuskan kepada la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi apa sebenarnya takwa ini dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita menjadi orang yang bertakwa? Saya rasa ramai telah sedia maklum apa maksud takwa, ya, sebagaimana selalu diperingatkan bahawa takwa ini adalah satu sifat, perasaan yang ada dalam diri kita, di mana perasaan takut kepada siksa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perasaan takut kepada siksa Allah ini lahir daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa, Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh ditewaskan dan dikalahkan oleh apa saja pun. Jadi dengan perasaan takut kepada Allah ini, maka mendorong kita untuk sentiasa menjaga diri kita agar melaksanakan dengan sebaik mungkin apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau mentafsirkan ayat kedua surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, sebagai hidayah petunjuk kepada orang yang bertakwa. Ya, Ibnu Katsir membawakan satu riwayat bahawa Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang apakah makna takwa. Lalu Ubay bertanya kepada Umar, pernahkah tuan berjalan di satu jalan yang penuh duri? Maka Umar menjawab, ya pernah. Lalu Ubay bertanya, apa yang tuan lakukan? Umar berkata, syammartu wajtahatu. Apa maksudnya? Maksudnya dia sangat berhati-hati, bersusah payah supaya tidak terpijak duri tu. Jadi kita boleh bayangkan, ya, kalau jalan yang kita nak lalu tu penuh dengan duri yang tajam-tajam, macam mana kita melangkah di jalan itu? Sudah tentu dengan penuh berhati-hati supaya tidak terpijak duri. Jadi kata Ka'ab, itulah dia takwa. Jadi kita faham di situ takwa ialah kita berusaha dan sedaya mampu supaya kita tidak terlanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita takut kepadanya, kepada siksanya, kerana dia Maha Berkuasa. Kalau kita langgar, maka Allah berkuasa untuk membalas kita, untuk menyiksa kita, untuk melakukan apa yang Allah kehendaki ke atas kita. Jadi dengan itu kita akan cuba berusaha sedaya mampu kita taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah dia makna takwa. Jadi apakah keuntungan orang yang bertakwa ini? Di Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia hendak menjadikan kita orang yang bertakwa, kerana Allah tahu takwa ini sebenarnya banyak keistimewaan. Contohnya lah, kalau kita ada anak dan anak kita nak masuk peksa,
SPM ke apa ke, kan kita selalu beri motivasi kepada anak supaya berusaha, kalau boleh dapat semua A dalam mata pelajaran yang diambil. Kenapa kita harapkan dia dapat semua A tu? Bukan sebab bukan itu matlamatnya, dapat semua A, dapat cemerlang tu, tapi kerana dengan kalau dapat semua A tu, dia sebenarnya akan memberi keuntungan pada masa yang akan datang, ya, dengan dapat keputusan cemerlang, memudahkannya untuk masuk IPT dan dia boleh memilih apa saja bidang yang dia minati. Mungkin ada boleh pilih universiti yang terbaik, ada peluang untuk dapat tajaan dari mana-mana pihak. Itu maksudnya. Jadi bandingannya begitulah, ya, bila Allah Subhanahu Wa Taala hendakkan kita jadi orang yang bertakwa ini, sebenarnya kerana orang yang bertakwa ini banyak kelebihan yang Allah sediakan untuk mereka, dan Allah sayangkan kita dan Allah nak kita dapat kelebihan-kelebihan itu. Jadi apa kelebihan orang yang bertakwa? Mari kita tengok, ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan janji-janji yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa, ya. Yang pertama, orang yang bertakwa ini syurga disediakan untuknya. Maknanya Allah sediakan syurga untuk orang yang bertakwa. Jadi apabila Allah sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, maknanya Allah nak bagi kita syurga, masya-Allah. Ya, mana ayat yang menunjukkan Allah sediakan syurga untuk orang yang bertakwa? Ya, surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah untuk mendapat keampunan Tuhanmu dan syurga yang mana luasnya antara langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Masya-Allah, Allah nak bagi kita syurga. Jadi dia nak suruh kita berusaha mencapai takwa tu. Jadi antara ciri orang bertakwa ni ialah dia sentiasa mohon ampun. Jadi sebab itu Ramadan sangat dikaitkan dengan pengampunan, ya. Siapa yang puasa siang hari dengan iman dan ihtisab, diampunkan dosanya yang lalu. Siapa yang qiyam pada malam hari dengan iman dan ihtisab, akan diampunkan dosanya yang lalu. Siapa yang qiyam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, akan diampunkan dosanya. Jadi maknanya bila dosa-dosa diampunkan, maka insya-Allah kita akan berpeluang untuk meraih syurga yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa, ya. Itu satu. Yang kedua, Allah nak kita menjadi orang yang mulia di sisinya. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah atqakum, orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Masya-Allah, Allah nak kita menjadi orang yang mulia. Allah dah angkat darjat kita. Dengan Allah suruh kita berpuasa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Maka dengan mencapai memperolehi sifat takwa ini, maka kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang mulia di sisinya. Itulah, ya, besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Yang ketiga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dia memilih amalan-amalan hamba-Nya. Dia bukan terima semua amalan yang kita buat. Masya-Allah, kita ni bersungguh-sungguhnya buat amalan itu, amalan ini, tapi kita tak tahu apakah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Al-Maidah Allah sebut, ya, ayat 27, Allah sebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan, menerima sumbangan daripada orang yang bertakwa. Jadi kita nak supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena ada sifat takwa itu. Maknanya amalan yang kita lakukan didorong oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharap supaya Allah terima. Ya, sebab itu Nabi sebut man shoma ramadhana imanan wahtisaban.
Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maknanya mengharap iman kepada Allah yang mendorong kita beramal, dan kita beramal dengan penuh pengharapan supaya Allah terima. Itu Allah sebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Jadi untuk kita harap Allah terima amalan kita, maka kita cuba menghayati sifat takwa ini. Dan maksud yang sama Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksudnya ni bab korban, ya. Allah kata tak sampai kepada Allah daging dan darah dan daging binatang korban tu, tapi yang sampai kepada Allah walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya Allah terima yang sampai kepada Allah adalah takwa kamu. Artinya amalan korban yang kita lakukan dengan rasa takwa kepada Allah. Bukan Allah nak daging tu, bukan Allah nak darah tu. Allah tak perlu apa-apa. Kan? Tapi Allah nak tengok amalan yang kita lakukan itu daripada sifat takwa kita. Ya, jadi maknanya dengan takwa insya-Allah lebih besar harapan untuk kita diterima amalan kita. Ya. Yang keempat, ya, kita kan selalu nak Allah bersama dengan kita, kita nak Allah sayang kita, dan Allah tegaskan dalam beberapa ayat, ya, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Masya-Allah. Bayangkan kalau ada Allah cinta tu, kita tak kurang apa-apa. Kalau semua dunia benci kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang cintakan kita, masya-Allah, itu keberuntungan yang tak ternilai, ya. Tapi kalau seluruh dunia puja kita, sayang kita, tapi pada masa yang sama Allah benci kita, apa kita dapat? Kan cinta manusia akan berakhir bila kita masuk dalam kubur. Manusia semua yang sayang sangat kat kita, yang paling sayangkan kita, itulah yang pergi tanam kita dalam tanah, betul tak? Jadi cinta manusia tak boleh bawa ke mana. Tapi cinta Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang akan membahagiakan kita. Ya, surah Ali Imran ayat 76, dan banyak lagi tempat, ya, yang berkait dengan innallaha yuhibbul muttaqin. Dan kalau Allah dah cinta kepada kita, dia juga akan sentiasa ada bersama dengan kita. Subhanallah. Kalau Allah sentiasa ada bersama dengan kita, maka apa yang kita nak takut? Apa yang kita nak bimbangkan? Ya, kita bayangkan kita kalau kita berjalan seorang-seorang tengah malam tu, kalau ada guard yang jaga kita, ya, bodyguard yang jaga kita, kita rasa lebih selamat lah, kan, daripada kita seorang-seorang. Tapi sekarang bayangkan yang bersama dengan kita, yang melindungi kita, yang mengawal kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, bersama orang yang bertakwa. Ya, surah Al-Baqarah ayat 194. Jadi kalau Allah bersama dengan kita, artinya dia sentiasa menjaga kita, menolong kita, membantu kita, memenuhi keperluan kita. Apa sajalah, kan, segala-galanya. Orang kata macam dunia ini milik kita lah, kan, sebab Allah sentiasa bersama dengan kita. Itu, ya. Dan satu lagi yang mungkin ni paling orang kata menyeronokkan kita, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, ni ayat ni sangat terkenal. Orang panggil apa? Ayat 1000 dinar. Jadi ini bukan untuk dibaca sahaja, kan, tapi ini untuk kita hayati. Allah kata apa? Wa man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ni janji-janji Allah untuk hamba dia yang bertakwa ni. Pertama, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan untuknya jalan keluar. Susah hati, sempit hidup, masalah berat, semuanya itu yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan untuknya jalan keluar mudah, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga. Masya Allah. Ini orang sangat suka ni, kan. Orang kata takwa murah rezeki, murah rezeki. Orang ingat bila baca ayat ni dah jadi murah rezeki. Jadi sebenarnya yang murah rezeki itu ialah takwa tu. Wa man yattaqillah.
siapa yang bertakwa kepada Allah. Ya, kalau baca ayat ni berapa kali pun, ya, tampal ayat ni kat dinding berapa dinding pun, tapi tak ada takwa, ya, selalu kita tengok dekat apa kedai-kedai ke kan tak bubuh dalam frame ayat ni. Ayat ni bubuh dalam frame kat dinding, tapi berniaga menipu juga, ya, naikkan barang gila-gila kan. Jadi mana nak dapat rezeki dari arah yang tak diduga. Jadi ya Allah janji untuk beri rezeki dari arah yang tak diduga ini ialah orang yang bertakwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Ya, dari segala kesempitan, kesusahan, kesulitan, apa sajalah, ya, tekanan yang kita hadapi. Jadi mengharapkan jalan keluar daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki kepadanya dari arah yang dia tak sangka, dia tak duga, dia tak berkira, ya. Susah hati tiba-tiba Masya Allah, tiba-tiba ada penyelesaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukanlah makna tak berusaha. Kan, usaha itu, ikhtiar itu adalah sunnah kehidupan. Kita kena cari jalan, kita kena berusaha. Tapi kita usaha macam mana pun, kita cari jalan apa pun, kalau Allah tak buka, kalau Allah tak mudahkan, kalau Allah tak lapangkan, susah juga untuk kita mencapai penyelesaiannya. Jadi itulah antara, ya, kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Okey, satu lagi, ya, tertinggal, ya. Ayat kedua surah Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran ini yang tidak ada keraguan tentang kebenarannya, tentang ketulinannya. Apakah intipati Al-Quran ni? Dia membawa petunjuk. Tapi siapa yang akan mendapat petunjuk yang hakiki daripada Quran ni? Hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang yang bertakwa. Bukanlah makna Al-Quran ini Allah turunkan untuk orang yang bertakwa, tidak. Allah turunkan Quran ini untuk semua manusia. Tapi orang yang bertakwa yang akan dapat mengambil manfaat yang maksimum. Maksudnya, untuk kita mendapat manfaat daripada Al-Quran ini, kita kena sediakan diri kita dengan sifat takwa, ya. Masya Allah, itulah sebab itu dikatakan Ramadan ini sinonim dengan Quran, ya. Bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kemudian dalam bulan Ramadan Allah perintahkan puasa. Kenapa tujuan puasa ni? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan kenapa nak suruh jadi orang yang bertakwa? Kerana Allah kata Quran ini akan memberi petunjuk hidayah kepada orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Masya Allah, ya. Begitulah hebatnya orang yang bertakwa yang Allah janjikan. Dan Allah nak kita menjadi orang bertakwa, dan Allah tunjukkan kepada kita jalan bagaimana kita nak dapat takwa itu, ialah dengan cara melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Dan puasa yang ditunaikan mestilah dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, penuh mengharap supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima amal kita. Ya, jadi sama-samalah kita menanti-nanti ketibaan Ramadan yang tinggal 2 hari saja lagi ni. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, Allah beri kekuatan dan kesihatan kepada kita untuk beramal dengan sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah akhirnya Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyami wal a'mali salihati alladhi yurdika anna ya rabbal alamin. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan, bantulah kami untuk puasa, untuk qiyam, untuk melakukan amal-amal soleh yang Engkau redha kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah jumpa lagi dalam siri tazkirah akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.